Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa lagi. Okay, salam sejahtera pada semua. Okay, so hari ini kita akan membuat simple code block. Okay, kita akan membina circuit. Okay, menggunakan Tinkercad. Okay, so aturan yang cikgu akan pakai pada hari ini adalah menggunakan gambar raja blok, iaitu bahagian utama dalam mikrokawalan. So boleh refer kepada muka surat 84 RBT tingkatan 2 ya. Boleh refer kat situ untuk gambar raja blok yang mempunyai bahagian input, proses dan juga output. Okay, so hari ini kita akan masuk pada Tinkercad. Kat sini cikgu akan tunjuk terus cara menggunakan gambar raja blok ni lah. Okay, so dalam Tinkercad, bila masuk Tinkercad, ini adalah paparan utama dia. Dia mempunyai 3D design, circuit, code block dan lesson. So kat sini kita akan menggunakan bahagian circuit lah. Okay, untuk bahagian circuit ni terus masuk pada create new circuit. Okay, tekan create new circuit. So kat sini biasanya sebelum nak masuk dia loading agak lambat sedikit lah. Okay, dan bila dah masuk dia tak ada masalah sangat sebenarnya. Okay, so untuk bahagian input, proses dan juga output. Untuk output, cikgu akan memilih Arduino sebagai mikrokawalan utama yang kita akan pakai kat sini untuk bahagian proses lah. Okay, untuk penerangan lebih detail bahagian input, proses dan output tu cikgu dah terangkan ke dalam video-video yang sebelum ini. Okay, boleh tengok yang sebelum ni macam mana. Okay, apa itu input, proses dan juga output. Okay, so cikgu akan pilih Arduino sebagai mikrokawalan, iaitu bahagian proses. Okay, so ini Arduino. Cara nak menggunakan Tinkercad ni cikgu dah terangkan sebelum ni ke dalam video yang sebelum ni. Boleh juga refer pada video yang sebelum ni ya. Okay, so ini adalah bahagian proses. Bahagian proses kita akan rotate ya. Okay, rotate. So proses. Okay, untuk bahagian proses mikrokawalan yang dipilih adalah Arduino ya. Okay, so terus kita akan masuk bahagian input. Okay, seperti yang cikgu dah terangkan sebelum ni, bahagian input mempunyai dua bahagian, iaitu dua jenis, iaitu input jenis digital dan juga input jenis analog. Untuk input jenis digital hanya mempunyai nilai 10 ataupun on off ataupun low dan high. Okay, so itu adalah bahagian input digital lah. Manakala untuk input analog pula dia mempunyai nilai range. Okay, nilai range daripada 0 sehingga ke maksimum 255. Okay, itu adalah nilai dia lah. Okay, tapi apabila ditranslatekan ke dalam sensor ataupun apa saja, okay, nilai maksimum dia tu tak tertakluk sebenarnya. Okay, so untuk hari ini cikgu akan menggunakan sensor motion sensor. Okay, kita akan pakai motion sensor ya, iaitu PIR sensor. Okay, apa motion sensor ni? Motion sensor ni adalah sensor untuk mengesan sebarang pergerakan. Ini bermakna apabila dia mengesan pergerakan, okay, sensor ni akan memberi nilai high ataupun 1 ataupun on. Okay, so sekiranya tiada sebarang pergerakan, dia akan mengesan nilai 0 ataupun low ataupun off. Okay, so untuk sisi cikgu akan letakkan sensor ni di bahagian sisi kiri. Kenapa? Sebab cikgu nak ikut aturan input, proses dan juga output. Okay, so ini input, ini proses dan ini adalah bahagian output. Okay, so untuk hari ini, untuk bahagian output, cikgu just nak menggunakan LED sahaja. Okay, LED kita akan letak di bahagian sebelah kanan. Okay, input, proses dan juga output. Okay, input, proses dan juga output. Okay, so untuk hari ini cikgu akan menggunakan input jenis digital. Okay, so kalau kita tengok pada PIR sensor ni ataupun dikenali sebagai motion sensor, okay, kalau kita tengok kat sini dia mempunyai kaki, 3 kaki. Kaki yang pertama ground, power dan juga signal. Okay, so ini bahagian proses, iaitu bahagian Arduino lah. Ini Arduino, Arduino mempunyai pin-pin dia tersendiri lah. Di sini bahagian analog dan di sini bahagian digital. Okay, so kalau kita tengok kat sini ada ground, pin ground. So kita akan sambungkan pin ground ke ground. Kalau tengok pada Arduino tu mempunyai GND yang sama. So kita akan sambungkan ground ke ground dan mengikut aturan cikgu. Kalau ini cikgu sendirilah yang buat. Untuk ground ni cikgu lebih suka memilih color hitam. Okay, dan kaki yang seterusnya adalah power dan juga signal. Untuk power kita akan masukkan sensor ni ke kuasa sebanyak 5 volt. Okay, voltage dia sebanyak 5 volt power dia. Okay, so untuk power ni cikgu lebih suka mengamalkan warna merah. Okay, dan seterusnya kaki yang terakhir iaitu signal. Disebabkan
Sensor ini adalah sensor jenis digital. So kita akan hantarkan kaki ni ke arah pin digital, yang mana pin digital berada di sebelah kanan. So kita akan rentas lah. So masuk kat situ, D7 kat situ. Ikutlah nak pakai mana-mana pun boleh. Ini bahagian digital, kita mempunyai bahagian digital banyak kat sini, pin yang banyak. Okay, so setting sikit bagi cantik sikit. So kat sini cikgu memilih warna, nak pilih warna apa. Kebiasaannya untuk sensor ni atau sebarang ni lah peralatan ni, hardware ni, device ni, cikgu akan menggunakan warna mengikut macam ni, warna merah, warna hijau, sorry. Cikgu akan menggunakan warna hijau. Nak bagi nampak sama, mudah sedikit lah untuk pandangan mata. Untuk seterusnya, ini selesai bahagian, kita dah selesai bahagian input. Okay, bahagian proses, kita dah memilih Arduino sebagai mikro kawalan utama, dan juga untuk bahagian output. Untuk bahagian output kita menggunakan LED. LED ni cikgu pusing sedikit je. Cikgu pusing sedikit. Okey, kebiasaannya kalau cikgu punya ni lah, cikgu punya style, cikgu akan menggunakan untuk LED, cikgu akan masukkan sekali resistor. Okey, tak nak masuk pun boleh sebenarnya, tapi sebaik-baiknya masuklah resistor tu untuk menyelamatkan dia daripada arus yang tinggi. Okey, voltage yang tinggi masuk ke dalam LED. Okey, so untuk output LED, untuk bahagian output LED, okey, kita akan menggunakan kaki 13 ya. So kita akan sambung this one, dan untuk bahagian LED mempunyai anode dan kathode. Okey, so untuk bahagian anode, okey, kita akan sambung ke LED 13. Tak kisah nak sambung bagaimana, 13, 12, 10 ke mana ke, kaki digital yang mana. Okey, yang penting salah satu lah. Dan untuk kathode ni, iaitu pin negatif, okey, kita akan masukkan ke ground. Okey, kat sini, kalau kat sini untuk ground ni macam biasa, cikgu akan pilih warna hitam. Okey, so dah siap dah bahagian input, proses dan juga output. Input, proses dan juga output. Ni kalau nak bagi cantik sikit wire, adjust lah ya. Ni atas apa ni, atas mata sendirilah. Okey, seterusnya bahagian coding. Untuk bahagian coding, untuk memudahkan, cikgu akan menggunakan kod jenis kod block. So tekan bahagian kod kat sini. Okey, dah mempunyai kod asal kat sini, kita buang kod asal, kita tak nak pakai kod ni, kita nak membina kod kita sendiri. Okey, first kali untuk bahagian output. Okey, untuk bahagian output, so this one, kod untuk output. Okey, coding untuk output, kod block untuk output. So sama ada set pin 13 sebagai high, kita dah memilih pin dia sebagai 13, pin kat sini 13. Okey, pin dia 13 high bermakna nyala, dan satu lagi set pin 13 sebagai low. Okey, condition ini di mana kita akan buat apabila terdapat sebarang pergerakan pada sensor, apabila sensor mengesan sebarang pergerakan di hadapannya, okey, pin 13 akan high, dan sekiranya tiada sebarang pergerakan di hadapan sensor, pin 13 akan low. Okey, so apabila sensor mengesan sebarang pergerakan, sensor ni akan memberi nilai 1. Apabila sensor tidak mengesan sebarang pergerakan di hadapannya, sensor ini akan memberi nilai kosong. So bermakna jika dia mengesan sebarang pergerakan, high, dan seterusnya tiada sebarang pergerakan, akan low. Jika, so apabila kita menggunakan jika, kita akan pergi pada control dan kita akan masuk kepada if dan else. Okay, condition if dan else. So kita akan pakai if dan else. If high, else dia low. Condition dia di mana apabila dia mengesan nilai 1. Okey, pin 13 akan high, dan seterusnya apabila dia mengesan nilai kosong, sensor ini mengesan nilai kosong, pin 13 akan tertutup. Okey, so kita akan pergi pada map. Okey, dia mengesan nilai sama dengan apabila nilai sama dengan 1, apabila nilai sensor sama dengan 1, so kita akan ambil sensor adalah di bahagian input. So kita akan masuk bahagian input. So kita akan ambil read digital pin berapa yang kita pakai, kita menggunakan pin 7. So kita akan masuk pin 7 kat situ dan kita masukkan ke dalam blok tu lah. So bacaan dia sekarang adalah jika read pin digital 7 sama dengan 1, bermakna ada pergerakan di hadapannya, lampu akan menyala, dan sekiranya nilai dia kosong, so kita tak perlu nyatakan dari sini lah, dia dah nyatakan dalam else. Okey, apabila nilai selain daripada 1, dia akan menjadi low. Okey, kita terus pergi pada simulation. Okey, kita akan simulatekan dia. Okey, kita akan simulatekan dia. So untuk hidupkan simulation ni,
Okey, kita perlu tekan pada sensor tersebut lah. Bila kita tekan sensor tersebut, kita akan nampak, kita akan dapati ada satu blok kat sini, ada satu gambar kat sini. Okey, cikgu tutup bahagian kod okey, tutup. Kod tu masih ada sebenarnya, cuma di hidden kan. Okey, bila cikgu tekan bahagian sensor kat sini, so akan nampak range kat sini, satu range dan juga objek di sini, objek bulat tu. Objek bulat ni menandakan sesuatu di hadapannya lah. So bermakna pada coding kita tadi kita dah nyatakan sekira objek ini bergerak dan lampu ini akan high. Okey, so kita akan cuba, kita akan tarik. Apabila kita tarik, lampu akan menyala. Bila kita berhenti, lampu akan tertutup. Bila tarik menyala, berhenti tertutup. Tarik high, berhenti low. Okey, sama dengan 1 di sini, sensor sama dengan 1, lampu pin 13 akan high. Okey, itu saja yang cikgu nak tunjuk pada hari ini. Antara contoh-contoh projek yang boleh dibina adalah seperti thief sensor, yang biasa kita pakai untuk thief sensor lah. Letak kat belakang rumah kan, apabila ada sebarang pergerakan, lampu akan menyala. Okey, itu saja. Kita akan jumpa lagi untuk next sesi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.